ورضاك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم ارزقنا بركة القرآن وهدى القرآن ونور القرآن وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا. واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك. أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك وما عصينا إذ عصينا ونحن بعذابك جاحدون ولا بعقابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi yang kita boleh berjumpa dalam luk online, dalam page San Heng Kuam di Risalatul Khair, dalam bernamik Kunatam Nam Ciwit ataupun akhlak memimpin hidup. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam perjumpaan kita dalam kali ini adalah kali yang ketiga, dan saya harap kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian bahawa perjumpaan kita pada kali yang telah lepas dan kali ini kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beri pahala ganjaran kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam pengajaran saya ni, perbualan saya ni, saya agak bahawasanya bukan saya sore duk kecek dah. Ada kawan saya yang hendak dengar, ada tuan guru saya, ada anak murid saya. Oleh itu, jadi saya harap kata dalam dunia ni ramai di antara sidang pendengar hendak dengar dalam ruangan ni. InsyaAllah kita harap bahawasanya dalam perbualan kita ni setiap kali kita akan dapat manfaat, tidak banyak pun sikit, insya-Allah taala. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, jadi saya duk kecek ni, jadi saya harap kata saudara-saudara dan juga pada sidang pendengar semua boleh kod like, kod share. Lepas tu jadi boleh beri pendapat kalau ada gapo yang berasa kata kita nak membaiki, nak membina dalam ruangan kita ni, ada nak tegur dari segi isi pengajaran, suara cerak ke tak cerak dah, boleh kepada kita akan masuk beri pendapat dalam ruangan ni, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjumpaan kita pada kali yang telah lepas, kita telah tahu bahawasanya di antara cara yang kita nak hasil akhlak yang baik, di antaranya iaitu kita kena tahu kelebihan akhlak. Yang mana kita bawa satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah telah memberi kenyataan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada satu hari, pada satu kali, tentang apakah sebab manusia boleh masuk syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, masuk syurga, kebanyakan manusia yang dapat masuk syurga ialah kerana takwa kepada Allah dan perangai baik, akhlak mulia. Allahu akbar. Ini yang panggil kata kelebihan akhlak lah, kelebihan akhlak yang baik. Dan juga ditanya tentang banyak sebab-sebab manusia masuk neraka. Nabi menjawab sebab mulut mempunyai pasal, sebab mulut, dan juga sebab parak, sebab parak.
mulut dan parak banyak membawa manusia masuk ke neraka. Sebab tu jadi ni dia panggil tak akhlak buruk. Akhlak yang tidak baik. Maka macam mana kita nak hasil di antaranya lagi jadi setelah mana kita tahu kata akhlak yang baik dapat membawa masuk syurga, ni dia panggil tabat targhib. Dalam ajaran Islam ni ada targhib. Targhib ni maknanya memberi galak memberi syukur, memberi galak supaya kita bersemangat dalam nak buat kerja benda baik. Dan yang keduanya iaitu targhib. Tarhib ni iaitu menakut, memberi berita ngeri, menakutkan, menggerunkan. Ni di antara ajaran Islam. Jadi satu sebab yang nak bawa pada kita supaya kita nak berasa kata nak berakhlak mulia ni, yang di antaranya ni ke satu, iaitu kita kena tahu kata akhlak yang mulia dapat membawa masuk syurga. So lepas tu yang kedua Ustaz Zik dengar tak tu? Dengar tak Ustaz Zik tu? Suara serak tak tu? Bunyi tak Ustaz Zik? Yang kedua adalah di antara perkara yang kita nak hasil akhlak yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu bunyi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pertama kali saya minta maaf kepada penonton-penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hari ini barangkali internet kurang stabil mana. Jadi dia dekat-dekat. Berarti panggil munasabah dengan perjumpaan kita pada hari ini. Baiklah Ustaz Daud macam sudah mula panggil ruangnya kita. Alhamdulillah. Setelah mana kita mula pada minggu yang lepas tentang masalah kita cakap tentang cara untuk menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan sudah kita betul buat 3 perkara pada minggu yang lepas. Barangkali hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dan perbincangan kita. InsyaAllah dengan perbincangan betul ini kita akan membentuk seorang pribadi Muslim, panggil seorang yang berakhlak mulia insya-Allah. Setelah mana kita tahu cara-cara dia, tahu panggil kaedah-kaedah dia dan cara untuk nak mendapatkan akhlak seperti ini. Baiklah kita dengar apa yang akan dibetul oleh Ustaz Daud seterusnya insya-Allah. Silakan Ustaz. Jadi setelah mana nombor 1 cara kita nak hasil akhlak yang mulia ni, kita kena tahu kelebihan kata akhlak mulia ni membawa masuk syurga. Allahu akbar. Yang mana Nabi ditanya banyak sebab-sebab Nabi kata manusia masuk syurga dengan sebab takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ni nak ayat kata akhlak mulia ni lebih harga mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ditanya pula sebab-sebab manusia banyak masuk neraka. Nabi jawab sebab mulut dan juga sebab parak. Allahu akbar. Ni dia panggil tak akhlak jahat. Sebab guna mulut tak kena pada tepat dan juga parak tak kena pada
tepat membawa pada masuk neraka dah. Ni dia panggil tabak targhib wa tarhib. Dalam Islam tak dah. Tu yang kita hak lepas dah kita cara dah. Lepas tu yang kedua, jadi hak kita cara dah setengah-setengahnya iaitu al-hayatu fi bi'ah solihah. Jadi hidup dalam bi'ah ni sing wetlom suasana yang soleh, suasana yang baik. Hak ni juga penting. Bagaimana telah lepas kita cara kata kejayaan Imam Syafi'i rahimahullah sebab ibu dia Fatimah yang membawa keluar daripada bi'ah sayyi'ah ataupun bi'ah hak jahat dah, suasana yang tak baik pergi pada suasana yang baik hingga sampai Imam Syafi'i boleh udara yang bersih, akhir kali dia boleh hafal Quran, boleh jadi tok guru dan juga boleh jadi imam dalam mazhab Syafi'i yang mana kita telah tahu. Dan juga jadi sehubungan dengan bi'ah ni takzik kalau kita tengok ada orang ulama Indonesia. Ulama Indonesia ni yang bernama Abu Ali An-Nadawi. Tuai kitab 40 hadis alamat kiamat. Dia kata kan dia syarah hadis hak Nabi Nabi apa ni telah penjelasannya wa waladin solihin yad'ulah. Yang mikrat teh akhir tu dia kata kan ustaz dia. Dia kata insan yang soleh. Insan yang soleh tak akan boleh keluarkan melainkan dengan kesungguhan ibu bapa dan dengan nizam tarbiyah yang rapi dan juga dalam suasana yang baik. Nak ayat tiga perkara penting lah. Satunya dia kena duduk ni kalau anak nak jadi anak soleh, seseorang muslim nak jadi baik, satunya dia kena bersungguh. Yang keduanya dia kena teratur. Dan juga tarbiyah mengikut umur. Tarbiyah kau naik je. Tak boleh gaduh. Dan yang tiganya yang penting juga iaitu kena bi'ah solihah dalam suasana yang baik. Ustaz dia. Mana kata suasana yang baik ni mana tempat kita duduk tu lah. Tempat duduk kapung kita duduk, kawasan kita duduk tu. Hal ni penting benar barangkali. Barangkali penting benar. Kita biasa tengok biasa dengar dah kisah. Kisah kata orang hak bunuh orang 9 orang tu. Kisah orang bunuh orang 9 orang. Kisah zaman dulu. 99 orang, ya. Kemudian kita tanya kepada seorang panggil orang biasa buat ibadat lah. Dia ada peluang lagi nak taubat kepada Allah Taala apa yang telah berlaku, apa yang dia bunuh, apa yang dia buat kekejaman bunuh orang ni. Ada peluang lagi nak taubat kepada Allah SWT. Katanya jawab ulama tu bukan ulama mana orang biasa beribadat lah. Orang biasa beribadat dia tak ada jalan lah. Buat tak ada jalan tu maka selalulah orang yang kesihatan tu. Allah. Siapa cukup 100. Boleh cukup 100 insaf dia tu panggil cara dia nak taubat tu ada lagi. Mantap niat ikhlas nak taubat tak ada lagi. Mantap kita tanya pada seorang ulama. Seorang ulama. Kata dia ada peluang lagi nak taubat kepada Allah SWT atas apa yang berlaku 100 yang bunuh orang 100 orang ni. Ulama tu kata inilah kalau mu niat ikhlas sungguh mu nak keluar daripada kampung ni. Kampung hak muduk tu. Kampung muduk ni apa yang tak jalan dah nak taubat. Karena kampung jahat. Kawasan jahat. Deklah berlaku biasa tu pula. Mu nak keluar daripada kampung tu pergi kampung lain. Pergi cari kampung hak baik, kampung hak bersih. Kampung hak seni, kampung hak panggil hak selamat. Kampung molek lah kita kata. Ya. Lepas dah tu seorang tu akan panggil tubik keluar siapa dengan alam mati batu siapa ke malaikat bubuk mayat dia. Kata dia ni mari kampung jahat lagi buat kampung baik ni. Niat taubat kepada Allah SWT siapa malaikat bubuk akhir masuk syurga. Ni kata kampung ni. Kampung ni penting. Apa yang tempat kita duduk tu penting untuk nak
Nak buat jadi seorang tu beriman kepada Allah. Seorang tu panggil akhlak mulia. Nah, satu panggil kita minta kita tilik belaka lah. Panggil kampung kita duk anak cucu kita selamat ke tak? Nah, itulah panggil di antara apa yang sudah kita bentai pada kali yang yang telah lepas. Baru ni. Patut sikit lagi. Ya, betul. Boleh. Jadi tambah daripada apa yang Ustaz mari cerita kisah saat ni. Jadi kalau kita tengok kita buat soalan mudah-mudah kata learning kalau kita tengok anak cucu kita, patut keluarga kita, adik-beradik kita deh. Kita tengok kalau kita buat soal deh. Tak zik deh buat soal kata. Apa budak-budak learning deh. Mutu ni duk tanya deh. Dia panggil kata sangkum-kum nah. Jadi pakak tilai, pakak tengok Facebook, pakak pukul gambar, pakak jadi nak ayat kata hidupnya masalah sebab benda-benda lah ni. Jadi kalau kita tengok sebab mari daripada bi'ah tempat kita dah. Jadi kita tengok suasana tempat kita ni Allahu Akbar. Jadi udara orang orang yang bukit selai pakak duk sedang lakong, duk tunjuk pongan dah. Lah ni banyak ke anak-anak kita nya dia kenal ustaz dah, kenal darah bola, dia kenal. Sebut kata Neymar, Neymar hak rambut beg tu dah. Sebut kata Ronaldo, Cristiano Ronaldo, harga hak mahal dalam dunia. Masya-Allah. Lepas tu kalau sebut Nadik, kenal Nadik. Sebut Yaya, kenal Yaya dah. Apa yang dikit tu. Sebab dia kata bi'ah ni duk tarik anak kita. Lai duk tunduk nguku kadang-kadang orang lalu. Pok mok ni tengok berasa Allah anak aku ni dah. Tak ada duk doli siapa dah. Suruh buat tak dengar. Buat apa tu? Duk nak tengok lai, duk nak tengok orang panggil kata benda-benda yang ada dalam terosak tu. Ni nak ayat kata benda hak berlaku sungguh. Lepas tu jadi nak ayat kata kalau kita nak kira yang masuk dalam ilmu tarbiyah hak kitanya iaitu bi'ah hak tak molek. Jadi ulama tarbiyah ustaz dah dia kata 80% dia nak tarik budak kepada akhlak yang tak molek. Jadi seolah-olah kalau kita nak keceknya jadi lakon ni 80% hak nak jadi anak kita tu berasa kata nak tengok lah, berasa nak tiru. Nak tengok PA perangai dah. Tu. Jadi subhanallah, ni satu perkara dah. Lepas tu satu perkara lagi Ustaz Zik dah, ulama. Jadi dia katakan jadi supaya seorang ulama dia kata kita tak akan hasil buah kelapa kalau benih yang ditanamkan itu benih pinang. Allahu Akbar. Ini dia panggil kata manhaj. Manhaj ataupun benda yang hak kita nak isi. Nasi. Dia panggil kata makan ni hak kita nak anak-anak cucu kita tu. Nak jadi insan yang soleh. Nak boleh membawa dia tubik kepada pintu gerban ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kena pakai hak Tuhan, dia kena pakai hak Nabi dah. Dia tak boleh make hak dunia, tak boleh make kitab cak kuning, kitab cak hijau, ustaz dah. Dia kena make Quran, kena tarbiyah melalui Quran. Tarbiyah melalui sunnah Nabi, apa yang hak Nabi ajar. Karena itulah dia panggil kata benda hak terjamin, hak sengoti, hak hakiki dah. Bermakna kata apabila kita kecek masalah sunnah Nabi ni, lebih tinggi pada sunnah Nabi. Kalau kita kena yakin kata Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah SWT utuh kepada umat manusia ni. Umat manusia ni apa yang cukup sepenuh. Allah. Dah cukup sepenuh segi perbuatan, segi percakapan, segi pergaulan, segi semua cukup sepenuh. Sepenuh lah kau. Cukup sahih lah kau. Itu nak pergi sahih mana? Bucu mana? Tu panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia tak pergilah kat tu syaitan ni untuk nak bimbing keluar sebanyak mungkin jauh daripada sunnah Nabi, daripada contoh-contoh Nabi. Lah tu kita tak panggil semula. Kita panggil semula kata cara untuk kita nak mahasiswa akhlak mulia ni
kena tengok pada contoh-contoh yang mulia. Contoh mulia tak syak lagi kata iaitu contoh daripada Rasulullah. Contoh Rasulullah kita tengok hadis Allah banyak akhlak Rasulullah ni banyak sekali. Lalu tu kita kena klik pada al-qudwah al-hasanah. Qudwah hasanah daripada Rasulullah, qudwah hasanah daripada para salafus salih, qudwah hasanah daripada orang biasa ulama-ulama duk tepat tak kita tu. Baba tu, guru ni, ustaz tu tengok molek-molek kita tiru. Kita tiru mana agak termalak kita boleh tiru je. Qudwah hasanah. Lebih-lebih lagi banyak contoh daripada Nabi lah. Nabi banyak tak syak lagi. Mana hak tubik daripada Nabi tu semua sepenuh belaka. Dengan sebab tu dah. Tak dah. Kalau kita perhati tengok. Jadi nak ayat atas satu kali Nabi duk bagi wah tamar untuk nak bagi pada fakir miskin. Tiba-tiba cucu dia Hasan Hussein mari ya memelah kalau kita tengok tok dia duk main duk gapo kat pi tu nyomik wah tamar hak Nabi duk bagi jadi orang panggil tu zakat nak bagi zakat orang fakir miskin nyoboh mulut ustaz boh mulut Nabi SAW sebagai tok dia kata kan dia kata mari kat ni dia ajak dia tak ada jekah ni cara didik ke dia Nabi ni masya-Allah dia panggil mari dekat pas dia buat kan ya buat tekuk dia tunjuk tekuk ni lepas tu Nabi kata kak ni makna suruh kehek lah suruh kehek pas dia royak pula cucu dia buat buat tubik wah tamar kehek tubik padahal budak tu ustaz dah kalau kira mari dia tak ada salah tapi nak ayat tak ajaran tarbiyah ni nak ayat kata Nabi dia tak jam dia tak reda pas dia kata jadi nak ayat kata keturunan kita ni seolah-olahnya Bani Hashim hak kita ni dah tak boleh makan zakat haram zakat sebab tu nak ayat kata Nabi dia tak jam wi cucu dia tu makan harta hak tak halal apa kalau kita tengok orang kampung ustaz dah ni hak saya berlaku dengan mata sendiri ni kita pergi buah rumah Gizairah ni dia tanya anak dia mek mana wah pauh ni anak dia kata nu pergi mek kebun bukan hak dia lah maknanya anak dia pergi curi wah pauh orang lain pas dia tahu sedap makan col ni esok mek pula sungguh mek pula subhanallah ni nak dia kata bukan lain tekah tu. Ni orang tak tahu kelebihan akhlak mulia ni. Jadi nak ayat kata Nabi ni, hak makan dah Nabi suruh kak kehek tubik cucu dia. Pas dia sarah pula, royak pula dengan lemah lembut. Kita tak boleh makan zakat. Royak kau cucu dia ajar. Kita ni dak. Gicuri pula. So gicuri pula. Oh sedap makan col ni. Esok mek pula. Pak Imam Teh. Subhanallah. Ni nak ayat kata ajaran Nabi. Ustaz dah. Tu molek selai ni. Ya. Itu panggil perkara yang panggil wakil apa untuk berlaku dalam masyarakat semasa itu. Kita tengok umum panggil umum lah. Panggil tak padu tempat-tempat sumber benar-benar halal, sumber benar-benar halal tak padu. Buat tak padu tu sebenarnya benar tu dia canggah dengan hukum-hukum agama. Tu di antara panggil akhlak cara segi makan ni. Akhlak lain lagi pun banyak. Oleh tu marilah kita sama-sama tumpu kepada kita kata sejarah Nabi, qudwah contoh Nabi, contoh para salafus soleh, panggil contoh-contoh para sahabat, para tabi'in. Bahawa kita tumpu situ tu barangkali kita boleh tahu tu akhlak mulia macam mana. Cuba saat ni di antara. Di antara. Kita banding akhlak berlaku mak kita dengan perkara yang Ustaz Bentai masalah sejarah Nabi nya cucu dia tu. Beza jauh nampak dah. Allah beza jauh. Dah kata-kata hak tu meh orang. Tapi meh orang cerak dah bukan kita benar perak tu. Ya. Buat rasa tak apa. Rasa tak apa sebenarnya. Bahawa kita khabar atau kita orang Islam ni kena amati lah, kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Segi makan ni baik, segi makan ni lah. Segi makan ni, segi percakapan, segi apa panggil tingkah laku kita tu Allah kena jaga-jaga nah. Pak Nabi yang katakan kullu lahmin nabatat minal haram fan naru aula bih. Allahu akbar.
Ya makan ni ustaz ya Ya. jadi daging darah. Pas Nabi royak daging darah yang hok mari daripada benda haram, itulah dia panggil jadi cepleng bakar api neraka di hari akhirat esok. Ya. Allahu akbar. Patut lagi Alhamdulillah min ustaz. dzalik. Ya. Saya nak royak semasa Nabi, nak royak kata Nabi ni masya-Allah. Dia dia beri penjelasan cukup jelas pada orang hok hok akhlak tak molek tu serupa dengan satu kisah dia pergi dakpe Rasulullah. Nah, Rasulullah ajak masuk dakpe dia. Dia kata dia nak terima Islam. Tapi syarat ya ustaz dia. Dia kata izin with dia zina. Zina tu dia cok. Tengok. Dia berakhir dia kata. Hak lain tak apa, dia berhenti boleh, arak dia berhenti boleh, judi dia berhenti boleh. Tapi buku zina dia duk buat lama-lama dah, subhanallah. Nabi ajak dia masuk apa? Nak ayat kata Nabi. Nabi murah dak? Ya. Tak. Nabi tak ada jekah, Nabi tak ada muka merah. Nabi panggil. Ni nak ayat kata ilmu ni penting dalam tarbiyah, tak ada. Ya. Nabi tanya dia. Dia kata mung wasa rana kalau orang zina ngamuk mung. Allahu akbar. Dia jawab ano. Dia kata kalau nak zina dengan makku, kena lepas mayat aku dululah. Murah dia tu. Ya. Ya. Mu reda ke tak reda orang kalau nak zina dengan anak tina mu. Kau lebih lagi lah. Kena lakoh kepala apa? Kena seolah-olahnya aku akan takir matilah orang tu. Pas Nabi tanya lagi, pas kalau ngamuk saudaramu, ya tak jauh juga ustaz dia. Jadi ya tak jauh keluarga ya kata. Pas Nabi ya balik soalan tu. Nak kata Nabi SAW, ya balik kata, begitu juga mung hidup zina tu. Emang zina dengan anak tina orang. Emang zina dengan mak saudara orang. Orang benci supaya mu benci anak saudaramu tu. Orang beci tak kena supaya ngamu tak kena orang zina dengan adik-beradik mu tu. Lalu dia pun kena ustaz dia. Berasa kata kata itu tak apa. Jadi tak apa. Boleh. Saya main dengan kai leo. Tahun ni main dengan kai leo tak apa boleh lah. Saya rasa kata yakin dah Islam ni molek. Tengok tu nak ayat kata cerita muka dia yang berat. Nak masuk Islam. Allahu akbar. Ni nak ayat kata ilmu. Penting juga cara nak orang panggil nak didik orang ni ustaz dah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita pergi seterusnya nak cara untuk kita nak menghasilkan akhlak mulia ni. Betul mana lagi? Itu gambar. Dalam surat memang ayat WD banyaklah. Dalam kitab ayat cara tu. Nah, sebab salah satu saya seterus ni kata kita kena tak klik tengok pada contoh-contoh molek. Nah, contoh-contoh molek kita tak molek ni kita pelaga tengok. Pelaga tengok orang molek ya buat molek boleh, kita buat tak boleh. Kita nak tiru ya biasa mana. Tirulah. Ya. Akhlak demo molek kita mai pakai dalam diri kita. Nah, itu masalah apa yang tiru contoh. Bagi contoh Nabi lah. Nah, contoh Nabi Allah SWT aku tu. Kata wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau atas akhlak yang paling mulia, paling agung lah. Nah, satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala firman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di sisi diri bagimu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada contoh qudwah yang paling baik. Nah, tu cara kita nak menghasilkan akhlak mulia ni kena klik dak enung. Kena klik ngaji. Patut kena ngaji lah. Yalah dah. Nah, kena ngaji sejarah Nabi, kena ngaji sejarah sahabat. Nah, panggil ngaji orang-orang dulu, bersaing dengan orang-orang baik pasal nak menghasilkan akhlak biasa ni. Nah, itu penting juga. Penting benar. Setelah mana kita beringat dah, kita beringat, kita mikir semua cara nak klik. Dah semua kita mikir. Saya yakin itu faedah orang sampai saya tak jurus tu. Aku bila aku nak jurus hati. Nampak budak tu jurus. Budak ni jurus, demo tu jurus. Aku tu pakai kelubung molek. Bila aku nak pakai kelubung hati. Tahu atau pakai kelubung atau tak pakai kelubung, mana jurus, mana tak jurus. Tahu tak?
Ya, ya. Tapi tak ada kita tak ambil tubuh kita gi usaha ngaji kita, usaha ngaji, usaha tahu. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan nak klik tu. Ada tu kita kena rela diri kita perasaan tu. Kita mai tengok orang jauh tak jauh tu bit najah pasal mana weh. Orang baik, orang tak baik tu bit najah pasal mana weh. Ya. Banding di antara orang jauh tak jauh. Boleh kita mai esah diri. Esah diri tengok pasal perangai-perangai hak molek orang lain tu, mari guna. Satu cara. Barangkali cara paling mudah sekali lah tu. Ya. Kerana dalam Islam ni kita dengan orang dengan saing kita ni pasal orang mudah makan saing lagi. Ya, ya. Mudah makan saing lagi dengan mokpok. Dengan mokpok ayat pula kali. Barangkali tak ayat tak buat tak leh lagi. Kalau saing ayat sekali. Saing ayat sekali, buat contoh sekali boleh tak? Apatah lagi kalau saing buat benda tak jahat. Panggil hak budak. Weru-weru kita dalam kampung tu kan dia tinggi kat tak molek tu hidup beripung situ lautan ni sebab saing lah. Sebab panggil contoh tak molek daripada saing. Cuba kita tukar lagi pada contoh hak molek. Contoh molek ni apa yang satu cara untuk mengeksaikan diri juga. Ada apa Ustaz nak terabtar tengok. Ya. Termasuk kalau kita tengok dalam Islam ni Allahu Akbar, ia tak serupa dengan agama lain Ustaz dia. Sebab ia panggil tu satu khosaisul Islam. Hak ni adaในศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ jadi nak ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala ni jadi gapo ia panggil sebagai Allah nak suruh kita beragama ni Allah hatta mapping ton cabak iaitu Muhammadur Rasulullah Ustaz dia. Ia panggil sunnatullah di alam hidup manusia ni. Setiap perkara kalulah nak laku dengan baik, hendaklah ia kena ada contoh teladan. Maka Islam ni masya-Allah, ia tak lok. We umat dia duk gawo, duk apa panggil duk dalam keadaan tak tahu. Jadi nak ayat kata Islam sebagai ad-din, dan juga ada cara hidup dan Allah Subhanahu Wa Taala hatta seorang rasul sebagai contoh teladan jadi mapping. Ni nak ayat kata Islam ni tengok agama yang kira pahala di setiap apa panggil kata kerabiak niu semua tu ya nenon dan Allah Subhanahu Wa Taala ya suruh orang gapo manusia kita ni umat Islam ni suruh turut rasul tak ada. Ni nak ayat kata sunnatullah. Tu buat baik tu. Lepas tu dalam ayat sat ni, dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita tengok ayat ni tak ada. Imam Suyuti. Imam Suyuti ni dia kata kerana ayat ni menjadi hujah di segi wajib. Wajib bukan sunat. Wajib kita bercontoh teladan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kata alhamdulillah. Jadi nak ayat kata kita tak ada kena duk tengok dah darah mana, tak kena tengok dah. Dia panggil kata orang negeri mana. Kita tengok Rasulullah kerana jadi jelas. Jadi Imam Suyuti kata wajib kita kena turut Rasulullah. Lepas tu kita tengok pula Ustaz dia. Kalau kita tengok satu ayat lagi yang Allah suruh kita turut Nabi ni. Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah perakat ya Muhammad suruh Nabi perakat. Kalau kamu cinta kasih kepada Allah, hendaklah kamu ikutkan aku, turut sunnahku. Nescaya kamu dikasih oleh Allah. Allahu Akbar. Ayat ni Ustaz dia. Kalau orang jadi tok ngomong, dia buat japi Ustaz. Dia buat japi kan? Jadi ada dia pakai ayat ni. Dia kata, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Supaya dia nak wih orang tino turut dia. Dia kata kan, kalau mu kasih pada Allah, turut aku. Turut aku sini, maksud dia turut dia lah. Subhanallah. Ini dia kata, ini syirik. Ayat Quran dia pusing. Dia pusing makna ke ia nak.
Sebenarnya ayat ni ulama kata dah dalam gapo Hasan Al-Basri ustaz dia dia kata ada di antara kaum yang menyeka bahawa sungguhnya mereka kasih pada Allah pakat duk dakwa puak ni dakwa kata ya kasih pada Allah puak ni duk dakwa kata ya kasih pada Allah tapi ayat ni ya mari menguji mari tuksa kalau pia kasih pada Allah sungguh hendaklah dia kena turut cara tariqah Muhammadiyah. Dia kena turut tariqah Muhammadiyah ataupun sunnah Nabi. Kalau dia tak nak turut sunnah Nabi, maka arti kata dia bohong dan dia dakwa dia kata dia kasih pada Allah. Allahu Akbar. Ni nak ayat kata jelas lah. Jadi kita masuk sepengat kuduah hasanah. Jadi syarat yang 3 untuk kita nak hasil akhlak yang mulia, nak membawa kita ke syurga Allah, iaitu kita kena tiru akhlak Nabi. Kerana Hasan Al-Banna kata kalau kita tak tiru hak Nabi di segi akidah kita, di segi semaya kita, semaya pun Nabi suruh tiru ya. Ustaz dah, sallu kama ra'aituni usalli. Secara wahdi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi prakak khudu anni manasikakum. Allahu Akbar. Kalau gitu nak ayat kata setiap tikah laku kita semua dalam hidup kita, ibadat kita, kamuan kita, sektakik kita, keluarga kita, pakaian kita kena punggi kepada sunnah Nabi, pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek tu orang kata kita bohong. Tak ada jadi bohong. Yang panggil kata dakwa saja. Cara praktikal tak betul. Tak ada. Tu. Jadi ya. Itulah di antara panggil perkara yang kita betul pada hari ni. Tentang masalah untuk menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia tu, barangkali cara banyak. Cara banyak kita contoh ni, biasanya ayat satu perkara, ayat cerita mari atik supaya Nabi Adi kata ada panggil hasil panggil natijah berlaku sebelum pada kita. Natijah mana kalau buat pasal ni berlaku apa yang natijah tu natijah baik. Dan semua natijah baik tu kita nak berlaku. Kita nak berlaku natijah baik. Nak berlaku pada adik orang juga. Cara tu lah panggil yang kita nak betul adik kita sama-sama faham. Untuk panggil geti agama, geti hukum syarak, duduk dalam panggil suasana yang mulia, suasana yang baik, panggil tengok pada contoh-contoh yang tauladan yang baik. Ini banyak cara berlaku ni. Salah satu lagi kita tengok, kalau kita tengok Nabi tu kita tahu, Nabi dia pun. Nabi tak apa hak Tuhan atas kau. So Tuhan atas kau wasa jauh baru sebut Nabi. Ada perasaan biasa tu nah. Ada orang merasa Nabi ni Allah. Kita pandai tak boleh Nabi mereka email Nabi nak bantu tak boleh kita. Berkecek buku Nabi wasabah ada pagar dia, ada dinding dia. Dah sabit tu Allah SWT hantar Nabi rupa manusia tu, kalau tidak hantar malaikat rupa malaikat yalah dah kena dah rupa manusia mana tu hidup supaya manusia makan minum tidur supaya manusia berlaku sebagai Nabi Adi ni manusia kena tiru kita manusia kan kena tiru Nabi apa sebagai manusia tiru orang lain sebagai malaikat pasal ni nak tiru tak boleh jenis yang lain Allah boleh apabila kita reti kita mengaji boleh tiru tak sah pasal tak mustahil lah tak sah pasal mustahil dan ni mana kita tanya hati kita nak ya tak sah. Nak dia jauh nak ke tak saya jadi. Betul. Tanya hati kita. Dan hati kita denyut lagi ni. Hati denyut lagi boleh duk guna lagi selama hati kita tak berhenti. Nak ke tak saya. Nak dia jauh tak saya jauh. Tahu dah ada orang jauh pergi kat mana. Orang tak jauh pergi natijah pasal mana. Semua kita tahu. Lalu tu sebagai kita nak kupas lah. Kupas lah kita tu mana tahu Ustaz Daud tu usaha bagi cerita ni pasal nak we tergambar. Nak we gambar, nak we yakin, nak we jelas. Itulah di antaranya. Lalu tu saya nak kupas sikit masalah dengan bahasa Sian insya-Allah. Mudah-mudahan panggil umum pendengar kita dapat memanfaati.
นะครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านวันนี้เราได้มาคุยกันเรื่องการที่เราแนวทางหรือว่าวิธีการในการที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นจริยธรรมที่ดีงามเนี่ยเราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้นำเสนอไปแล้วสองวิธีนั่นก็คือเรื่องเข้าใจหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเข้าใจหลักการเกี่ยวกับอัคลากรู้ถึงอันไหนเป็นฮารอมอันไหนเป็นฮาลาลเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนั้นพอเข้าใจตรงนั้นปั๊บทำให้ตัวเราเนี่ยจะเหินห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามจะใกล้ชิดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้นะครับนั่นคือวิธีการรู้แจ้งการมีความรู้การเข้าใจในเรื่องของหลักการก็เป็นวิธีนั่นคือวิธีหลักเลยนะครับการที่เราจะศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องการที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามมันต้องมีหลักการที่ถูกต้องซึ่งหลักการของอิสลามแน่นอนอยู่แล้วมันต้องอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับของอัลกุรอานและจริยธรรมหรือว่าแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือหลักการที่ถูกต้องที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างเช่นสมัยนี้เนี่ยนะครับสมัยนี้สมัยที่ยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่เรื่องดิจิตอลเรื่องสื่อสารมันสะดวกมากทำให้สื่อในการที่จะทำให้ลูกหลานเราหรือว่าเราเองเนี่ยออกห่างจากบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายมากนะครับง่ายมากเพราะสื่อนั้นมันอยู่กับยึดติดตัวเราแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานไม่มีทุนในเรื่องของหลักการอิสลามอยู่ในตัวเนี่ยอัลลอฮ์เราจะทำให้เราเนี่ยถูกจูงไปในทางที่ไม่ดีนี่ง่ายมากนะครับนั่นคือเรื่องหลักการเพราะหลักการตรงนี้เนี่ยนั่นแหละคือศาสนานะครับเราทุกคนเนี่ยเราเราอยู่ในศาสนาอิสลามก็ต้องเอาเรื่องประเด็นศาสนาเนี่ยมาใส่ในตัวเรานะครับอันนั้นคือประเด็นแรกที่เราคุยมาแล้วประเด็นที่สองก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เราจะปรับตัวให้เป็นคนดีนะครับพยายามหาสถานที่หรือสภาพแวดล้อมหรือว่าชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่เรายักเกณฑ์เราเชื่อมั่นว่าเป็นชุมชนที่มีแต่คนดีคนน้อยคนที่ไม่ดีน้อยกว่าคนดีนะครับนั่นแหละจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจะหรือว่ามารยาทหรือว่าจริยธรรมของเราไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนั่นก็คือเรื่องแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างที่ดีจากโดยเฉพาะจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนั้นคือเรื่องหลักเลยซึ่งเราเชื่อมั่นว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลเอกและไม่มีใครเหมือนในเรื่องของการในเรื่องของจริยธรรมที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการปฏิบัติการเดินการอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำการอะไรล่ะการหาวการจามก็เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับแต่อิสลามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยรู้สึกครอบคลุมหมดเลยทุกมิติเรื่องเล็กๆภาษาอะไรกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการคบค้าสมาคมในสังคมนั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะเรื่องในการที่คนหนึ่งต้องปฏิสัมพันธ์กับต้องสารสัมพันธ์กับบุคคลที่สองบุคคลที่สามเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนอยู่แล้วในสังคมมนุษย์นะครับนั่นคือแบบอย่างจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการที่เราจะได้มาซึ่งจริยธรรมลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องศึกษานะครับศึกษานั่นแหละจะนำพี่น้องทุกท่านให้มาลองย้อนมาศึกษาแบบอย่างจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสมัยนี้มันง่ายมากนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยทุกอย่างมันมีอยู่ในมือถือหมดเลยแต่ทุกภาษาเราสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับยิ่งภาษาอาหรับโอ้โหภาษาอาหรับนี่มากเยอะมากภาษาไทยของเราก็เยอะมากเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์นักวิชาการของคนไทยเราเนี่ยมีการทำอะไรล่ะแต่งหนังสือนู่นนี่นั่นแต่งแปลบทความจากภาษาต่างๆเนี่ยมาเป็นภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่อยากจะให้พวกเราให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับข้อสังเกตนิดนึงใครที่ชอบอ้างอิงจากเว็บจากสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับระวังอย่าให้เป็น
ต้องดูข้อมูลด้วยข้อมูลเท็จข้อมูลจริงข้อมูลเท็จในนี้ทีนี้ไม่ถึงว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะดะวะห์พยายามที่จะเชิญชวนเผยแพร่ในเรื่องของหลักการของลัทธิเขานั่นคือลัทธิชีอะห์นี่ค่อนข้างเยอะมากนะเยอะมากในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะเราต้องระมัดระวังเลยนะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอิบาดะห์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอัลกุรอานนะเป็นสื่อของชีอะห์นี่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในโดยเฉพาะในการหาข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลลักษณะอย่างนี้ก็เลยจะฝากกับพี่น้องว่าเมื่อเราได้ข้อมูลปั๊บเนี่ยเราต้องมาไต่ตรองมาพิจารณาว่าข้อมูลมันตรงไหมนะครับการศึกษาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะศึกษาในเรื่องของจรรยามารยาทอย่างที่เราได้คุยกันนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกคนว่าการที่เราจะเปลี่ยนคนหนึ่งจากบุคลิกหนึ่งไปสู่อีกบุคลิกหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยวิธีการต้องอาศัยความตั้งใจอาศัยความรู้สึกในการที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอมาแล้วหลังจากนี้เราจะมีนำเสนออีก 2-3 ประเด็นอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปดังนั้นพี่น้องที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับการพูดคุยของเราในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นสื่อให้พวกเราเข้าใจถึงความสำคัญของจริยธรรมอิสลามการมีมารยาทในอิสลามมันมีความสำคัญมากอย่างที่เราได้เกริ่นหะดีษ 2-3 บทในรอบที่แล้วว่าคนมุมินที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยไม่ได้ดูที่ถือศีลอดนะไม่ได้ดูที่ละหมาดนะไม่ได้ดูที่อะไรล่ะทำฮัจญ์หลายครั้งทุกปีไปฮัจญ์ทุก2-3 เดือนไปอุมเราะห์ 2-3 เดือนทีไปอุมเราะห์ไม่ได้ดูตรงนั้นนั้นไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จุดประเมินจริงๆเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเมินคนที่มีอีหม่านที่แน่วแน่อีหม่านที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยต้องไปดูที่จริยธรรมการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันอักมัลุลมุมินีนอีมานันอัห์ซานุฮุมคุลุกอมุมินที่มีจริยะมีอีหม่านที่สมบูรณ์นั่นก็คือมีจรรยามารยาทที่ดีงามนั่นคือประเด็นที่เราทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยมีจริยธรรมที่ดีงามเนี่ยสิ่งดีต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่บนฐานของจริยธรรมที่ดีงามอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นว่าอยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านว่าให้พี่น้องลองศึกษาเรื่องจริยธรรมศึกษาเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเรื่องในตัวเราเนี่ยนะครับที่เราจะต้องแสดงออกทุกเวลาแสดงออกทุกวันแต่เราจะแสดงออกยังไงไอ้การแสดงออกของเราถูกไหมอยู่บนหลักการที่ถูกไหมมันสอดคล้องกับแบบอย่างจากคุรอานจากหะดีษไหมนั่นแหละที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับนั่นแหละพี่น้องที่รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งที่เราได้นำเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์นะครับlalu sekali lagi kepada Ustaz Daud apa boleh kita khatamkan perjumpaan kita pada hari ini cuba panggil kalimah khatam insyaallah. Ya, jadi pada masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bab yangที่kedua yang molek ni. Jadi kita perhati tengok Ustaz dah kalau kita perhati keadaan yang kelak kabut dunia dalam kurung hak kita hidup lah ni Allahu akbar. Ni wahyu daripada Allah. Jadi Nabi SAW dia telah istihar di zaman 1400 tahun lagi dah. Zaman nu dia tak ada perkara lagi tapi baru mari zaman kita ni Allah. Jadi setengah-setengah tu ada di antara hamba Allah kata pening tak tahu kata nak turut. Hak mana betul, hak mana kena ni. Sebenarnya saya nak share pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita dengarlah ajaran Nabi. Nabi dia katakan wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Allahu akbar. Ni hak Nabi kecek 1400 tahun dah. Nabi ayat kata selagi manusia siapa yang hidup lepas pada aku ni selagi akan temu selagi berjumpa dengan perselisihan yang sangat banyak ikhtilafan katsira
Lepas tu Nabi yang ikut. Nabi yang ikut kaedah. Jadi kita jangan ada sifat ta'assub mana-mana pihak. Nak minta maaf pada sidang pendengar, jangan ada sifat cak ni'yum kepada mana-mana farik ataupun puak. Cumanya cak ni'yum hak halalnya iaitu bagi Islam saja, bagi Allah, bagi Rasul saja. Pas Nabi yang ikut kan tang'o, makrak, tidi tisut. Dalam masa dalam keadaan kabut tak tahu kata kita nak tahu kata hak mana kena tak kena, Nabi kata alaikum fa alaikum bisunnati. Allahu akbar. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Pegang molek. Pegang satu tak ada. Nabi royak lagi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nak ayat kata khulafa 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, turutlah sunnah Abu Bakar. Radhiyallahu alaihim. Lepas tu Nabi ayat kan aning gamare kata morasum payu taifun ya kuat. Zaman kita ni kita tahu dah kuat nah. Nabi ayat kata abdu alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu kikir pegang sunnah aku ni dengan gigi gerham. Nak ayat kata kena pegang wi kemah. Kalau tak kemah terlucu. Kalau tak kemah siap gilah. Ni nak ayat kata kita kena kena wi geti, kena wi faham molek. Kalau kita tahu kata Islam ni adalah agama yang datang daripada Allah dan Allah suruh ittiba' Rasul, maka kalau kita duduk situ insya-Allah kita akan selamat. Kita akan selamat daripada segala bahaya. Itu sebagai nasihat. Tak ada. Ya. Ini alhamdulillah bagi perjumpaan kita pada hari ini. Barangkali kita akan mengundurkan diri dulu. Apa yang kita cuba bentangkan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala taufik untuk menjadi satu penduman dalam untuk kita berakhlak yang mulia, untuk menjadi satu cara untuk kita menghasilkan akhlak yang mulia, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita mai ukur dengan diri kita, boleh ubah tingkah laku kita jadi tingkah laku yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin, insya-Allah. Dan kali kita undur diri dulu pada hari ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكربات ويا رجانا إذا انقضى يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك بالستر ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا يا ربنا نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا